Sebelum saya menjawab soalan ini secara tepat, izinkan saya mengimbas kembali apa yang telah diucapkan oleh Allahyarham Tan Sri Muhammad Yaakob selaku Menteri Besar Kelantan dalam sidang DUN ini pada 21 hari bulan 11 1983 seperti catatan Hansard. Pada waktu menggulung perbahasan belanjawan tahun 1983, Tan Sri Menteri Besar telah menyebut seperti berikut. Satu perkara yang disebut oleh Yang Berhormat dari Kubang Krian berkenaan dengan telaga minyak ataupun gas yang bersempadan dengan Thailand dan juga dengan Vietnam, perkara itu telah pun dikaji dan didapati telaga yang tersebut itu ialah di dalam sempadan yang disifat sebagai sempadan bersama di negara Thailand dengan negara Malaysia. Dan sebagai kita maklum, beberapa tahun yang lepas Perdana Menteri kita dan Perdana Menteri Thailand telah menandatangani untuk mengusaha sama telaga itu, dan telaga itu didapati telaga gas. Dan kerajaan telah melantik ahli-ahli jawatan kuasa bersama, dan barangkali Yang Berhormat dari Kubang Krian memang mengetahui bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah telah dilantik menjadi pengurusi bersama dalam jawatan kuasa ini. Perundingan masih lagi diteruskan dan kita berdoa semoga perundingan itu berjaya dengan cepat supaya usaha mengeluarkan gas itu dapat diperbuat dan hasil kepada negara Malaysia akan bertambah. Dan dengan hasil itu maka kerajaan Malaysia akan juga menyumbang kepada kerajaan negeri. Tiap-tiap kali saya berjumpa dengan pengurusi bersama yang berkebetulan menjadi pengurusi Kesedah, saya bertanya bilakah lagi dapat keluar gas dari telaga kita itu. Diharap bahawa kerajaan Kelantan akan mendapat hasil sebanyak 5% daripada hasil yang kerajaan persekutuan akan dapat daripada telaga itu. Jadi saya pohon Hansard ini disemak oleh ahli-ahli Yang Berhormat, ya. Dan Yang Berhormat bekas Setiausaha Politik Allahyarham Tan Sri Adun daripada Kemahang, ya. Bukit Bunga. Saya ingat patut rasa bangga, ya, dengan pandangan jauh Allahyarham Tan Sri pada tahun 1983 lagi isu tentang gas dan royalti petroleum ini telah pun dibangkitkan sebenarnya kerajaan sebelum daripada ini lagi. Izinkan juga saya yang bagi yang berhormat untuk memberikan imbasan terhadap jumlah pengeluaran setakat maklumat yang ada pada kerajaan negeri. Yang lain kita buat anggaran. Yang tepat ataupun hampir tepat mengenai dengan data pengeluaran minyak dan gas yang ada pada kerajaan negeri ialah yang diperolehi daripada laporan tahunan Petronas sejak tahun 2005 hingga 2009 dan juga laporan daripada laman web Malaysia Thailand Joint Authority sejak daripada tahun 2010 hingga 2011, iaitu mengenai dengan pengeluaran gas dan minyak bagi kawasan-kawasan GDA yang telah pun memulakan pengeluaran pertama mereka pada Mei tahun 2005, iaitu pengeluaran pertama bagi tahun itu ialah 2,300 barrel equivalent gas yang bernilai pengeluarannya pada tahun itu ialah 46.2 juta USD. Dan pada waktu itu direkodkan tukaran ringgit ke USD ialah 3.79 ringgit bagi $1, bermakna keluaran pada waktu itu bernilai 175.132 juta ringgit pada tahun pertama pengeluaran kawasan bersama di antara Thailand dan Malaysia. Royalti 2.5% yang patut diterima oleh kerajaan negeri selepas diagihkan sebanyak 2.5% lagi kepada kerajaan persekutuan ialah berjumlah 4.378 juta. Kemudiannya telah meningkat dengan ketara. Pada tahun 2006 pengeluaran sudah meningkat kepada 17.400 barrel equivalent gas dan meningkat lagi pada 2007 kepada 29.900 barrel equivalent ataupun bersamaan, dan meningkat lagi kepada 60,000 tong gas bersamaan dengan minyak pada 2010 dan 2011. Ia menjadikan jumlah pengeluaran setakat ini dalam rekod
Petronas dan MTGDA ialah 246,400 tong gas bersamaan dengan minyak. Dengan jumlah pengeluaran dikira daripada tukaran ringgit yang telah berbeza-beza pada sepanjang masa tersebut, jumlah pengeluarannya telah meningkat kepada 22.719 bilion ringgit. 22 bilion ringgit. Jumlah pengeluaran daripada kawasan GDA bagi tempoh 6 tahun berkenaan. Daripada 22.71 bilion ringgit ini, 2.5% royalti bagi negeri Kelantan selepas ditolak 2.5% royalti persekutuan bermaksud bernilai RM567,992,000. 2.5% tersebut bersama dengan RM567,992,000 bagi kawasan GDA. Tetapi bagi kawasan yang bertindih dengan Vietnam, pengeluarannya adalah lebih awal dan dijangka ia bersamaan dengan nilai ini bagi tempoh yang sama, tetapi oleh kerana pengeluarannya adalah lebih awal, maka jumlah tunggakannya adalah lebih besar. Medan ketiga kita ialah yang bertindih dengan Terengganu, terutama sekali bagi Telaga Bintang, Damar dan Lawit. Tiga telaga ini adalah bertindih di antara Kelantan dan Terengganu dan pengeluarannya telah bermula sejak 1986. Bermakna pengeluarannya telah mencapai tempoh 25 tahun. Dalam jawapan bertulis oleh bekas Presiden Petronas Tan Sri Hassan Barikan kepada surat kerajaan negeri, telah dengan jelasnya menyatakan tidak wujud ataupun Petronas tidak pernah mempunyai garis sempadan yang rasmi di antara Kelantan dan Terengganu. Oleh kerana itu, pembayaran daripada telaga-telaga yang bertindih ini telah tersalah bayar kepada kerajaan Terengganu. Bagi 6 bulan pertama tahun ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu telah menyebut di dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu, kerajaan Terengganu telah menerima royalti sejumlah 936 juta ringgit. Bermakna bagi satu tahun dianggarkan 1.8 bilion ringgit hanya bagi satu tahun. Oleh kerana ketiga-tiga telaga ini telah mengeluarkan pengeluaran sejak 1986, adalah dianggarkan tunggakan yang terpaksa dibayar semula kepada Kelantan adalah sangat besar. Yang keempat ialah telaga bersendirian kita yang tidak ada kena-mengena pertindihan dengan mana-mana negeri ataupun negara, iaitu dalam blok PM301. PM301 dalam peta Petronas sampai kepada pantai Kelantan, dan pengeluaran bagi PM301 bagi beberapa medan telah dimulakan. Yang terakhir ialah bagi 2 medan, iaitu Medan Suria dan Medan Bumi. Bagi Medan Bumi ialah pengeluaran minyak yang telah diangkut melalui kapal kontena pengangkutan terus untuk dieksport dan tidak singgah ke mana-mana pelabuhan baik di Kelantan maupun di Terengganu. Dan telaga pengeluaran bagi Bumi ialah 12 telaga. Daripada 16 telaga yang telah digali, 4 telaga adalah disimpan untuk tujuan pengeluaran pada masa akan datang. Bagi telaga atau bagi Medan Suria juga pengeluarannya 12 telaga, iaitu pengeluaran gas. Jumlah pengeluaran bagi PM301 pada waktu ini tidak dapat dianggar dengan tepat. Tetapi kita pada keseluruhan yang meletakkan tunggakan yang kena dibayar oleh Petronas pada kerajaan negeri Kelantan ialah 6 bilion ringgit, termasuk 1 bilion ringgit bagi tahun 2011, menjadikan jumlah terhak pada waktu ini anggaran kita 7 bilion ringgit. Ada masalah dari segi mendapatkan maklumat tepat tentang jumlah pengeluaran pada tiap-tiap tahun dan juga ditukar kepada ringgit Malaysia mengikut tukaran dolar pada tiap-tiap tahun, kerana permohonan kerajaan negeri untuk mendapatkan inquiry of documents dengan izin ataupun perolehan dokumen-dokumen telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi pada hari Khamis seminggu yang lepas. Walaupun permohonan ini pada lazimnya bagi pertikaian komersial adalah diizinkan, tetapi dalam kes kita dengan Petronas
ternyata bahawa percubaan untuk menghindar Kerajaan Negeri Kelantan mendapatkan maklumat-maklumat tepat adalah diteruskan. Oleh kerana itu, kita tidak dapat mempunyai angka-angka yang tepat kecuali bagi kawasan JDA seperti yang telah saya sebutkan sekejap tadi. Yang berhormat daripada DMIT bertanya bagaimanakah cadangan kerajaan negeri untuk menggunakan wang yang insya-Allah akan diperolehi ini, sama ada melalui proses mahkamah ataupun jika proses mahkamah ini tetap gagal melalui kehakiman rakyat. Insya-Allah jika Pakatan Rakyat mentadbir Putrajaya, satu daripada manifesto Pakatan Rakyat ialah untuk membayar royalti bagi Kelantan dan juga meningkatkan kadar royalti bagi negeri-negeri lain daripada 5% kepada 20%. Mungkin ahli-ahli yang berhormat daripada pembangkang merasa terkejut jika sekiranya royalti ini dinaikkan daripada 5% kepada 20%. Tetapi sebenarnya ini bukan satu perkara baru di seluruh dunia. Yang paling dekat ialah jiran kita, iaitu Indonesia, di mana selepas reformasi mereka telah bersetuju kerajaan pusat ataupun kerajaan Jakarta di Jakarta hanya menerima 30%. Bahagian yang besar diberikan kepada wilayah ataupun provins. Saya ambil contoh provins Bengkalis yang telah pun menerima 70% royalti daripada pengeluaran petroleumnya, dan Bengkalis telah berubah dalam masa 3 tahun. Bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi spiritual, dengan termasuk conservation ataupun pemeliharaan semula hasil-hasil bumi termasuk ikan terbuk di kuala Sungai Bengkalis yang dapat dilihat kesannya adalah begitu menakjubkan. Sehingga pada penulis-penulis buku daripada Bengkalis telah menggambarkan bahawa selama ini ia hanya satu mimpi, ia hanya satu impian rakyat Bengkalis. Tetapi hari ini alhamdulillah dia telah menjadi satu realiti. Begitu juga dengan rakyat Kelantan. Hari ini kita mengimpikan keadilan, hak-hak kita dipulangkan, dan kita mengimpikan satu masyarakat yang terbela daripada hasil bumi mereka sendiri. Tetapi jika sekiranya kita bersama-sama menjayakan mimpi ini menjadi realiti, ia bukan mustahil. Dalam dunia demokrasi di Malaysia, dengan syarat 14 kursi parlimen yang kita bertanding akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat, dan dengan itu kita dapat mentadbir Putrajaya. Bagi ahli parlimen jeli, umpamanya kalau kita yang berhormat Kemahang Bukit Bunga Sayang, kita boleh lantik beliau lepas daripada itu. Tetapi kerusi jeli itu perlu dalam kes ataupun dalam konteks menjayakan tuntutan royalti ini. Mengenai dengan cara-cara pengagihannya, kerajaan terbuka, walaupun kerajaan sendiri sudah tentu bila tiba masanya akan mempunyai asas-asas tertentu. Tetapi kerajaan boleh menerima pandangan-pandangan daripada semua lapisan rakyat, baik pelajar-pelajar, guru-guru, ibu bapa, petani-petani, orang kaya, orang miskin, para profesional dan juga ahli-ahli politik. Bagaimana kita boleh menggunakan khazanah ini berbeza dengan cara penggunaan negeri-negeri yang lain. Kita telah melihat Terengganu, walaupun dia telah menerima bayaran yang sedemikian besar bagi tempoh 22 tahun, dan ini adalah tahun yang ke-23, tetapi kadar kemiskinan di Terengganu tidak berubah. Terengganu masih pada tangga ketiga paling miskin di seluruh negara, dan Kelantan telah berubah daripada tangga ketiga kepada tangga ke-6 sekarang di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Tuan Guru Menteri Besar. Dan ini adalah bukti bahawa pendekatan penggunaan kita berbeza. Saya bertolak daripada sebuah hadis Nabi SAW di mana satu orang telah memerhatikan awan bergerak menuju kepada satu kampung, dan dia telah mengikuti pergerakan awan itu, dan awan ini telah menurunkan hujan khusus hanya kepada satu kawasan kebun, dan beliau rasa ingin tahu dan bertanya pada penduduk kampung tersebut, siapakah tuan punya kebun ini, dan akhirnya bila beliau telah berjumpa dengan tuan kebun itu, apakah yang istimewa yang kamu lakukan sehingga Allah SWT mengarahkan malaikat menurunkan hujan khusus bagi kebun anda? Jawapannya ialah, saya tidak tahu apa yang istimewa, tetapi amalan saya adalah setiap kali mendapat pungutan dan keuntungan daripada ladang saya membahagikannya kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, saya menggunakan untuk perbelanjaan harian saya dan keluarga saya, menanggung kos hidup saya dan family.
Bahagian yang kedua ialah saya gunakan sebagai modal kerja dan pelaburan ke atas kebun saya dengan upah, gaji, baja, alat-alat jentera dan lain-lain. Yang ketiga ialah saya memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk sedekah dan sumbangan-sumbangan lain kepada yang memerlukan. Mungkin kerajaan negeri mengambil format yang sama, di mana 1/3 bahagian daripada royalti ini insya-Allah kita akan untukkan bagi pembinaan infrastruktur di seluruh negeri Kelantan, baik infrastruktur jasmani maupun infrastruktur ruhani seperti masjid, sekolah-sekolah agama dan lain-lain. Saya tertarik dengan sajak Pak Samad Said pada waktu forum yang dianjurkan oleh Urustia pada hari Jumaat yang lepas. Pada tahun 2003, kerajaan pusat telah membatalkan sumbangan-sumbangan kepada sekolah agama rakyat. Pak Samad telah menukilkan satu sajak. Saya tak sempat ingat seluruh sajak tersebut. Yang saya sempat ingat ialah satu rangkap sahaja, iaitu aku tidak marah engkau merobek-robekkan dinding madrasah ini. Itu saja yang saya ingat. Kerana pada tahun 2003, kerajaan pusat telah menafikan hak rakyat Malaysia untuk mendapatkan pendidikan Islam seperti yang harusnya diizinkan dengan menafikan bantuan kepada sekolah agama rakyat. InsyaAllah di bawah infrastruktur kita ini, kita boleh berikan peningkatan kepada semua bentuk prasarana di negeri Kelantan, termasuk jalan-jalan kampung, jambatan-jambatan, lebuh raya, lapangan terbang antarabangsa, pelabuhan, kereta api yang lebih maju dan kemudahan-kemudahan lain termasuk masjid, surau, bangunan-bangunan sekolah dan lain-lain. Yang kedua ialah peruntukan untuk faedah langsung kepada anggota masyarakat di negeri Kelantan. Walaupun kita telah menurun kadar kemiskinan tegar dan kemiskinan biasa ataupun fakir dan miskin dengan ketara, sehingga statistik Jabatan Perdana Menteri telah menunjukkan kedudukan kita dari segi hardcore poverty ataupun miskin tegar adalah lebih rendah daripada purata kebangsaan. Namun begitu masih ramai rakyat kita yang miskin dan daif kerana beberapa sebab, termasuk kematian suami, termasuk kerana keuzuran, termasuk kerana kecacatan, termasuk kerana kesihatan yang terganggu dan lain-lain, di mana insya-Allah kita boleh memberikan bantuan bulanan secara yang munasabah dan cukup untuk menampung kehidupan mereka sepanjang tahun, bukan hanya pada tahun pilihan raya, memberikan RM500 umpan pilihan raya, sedangkan dengan RM500 ini tidak menyelesaikan masalah asas kenaikan harga barang-barang, dan RM500 ini tidak boleh membantu rakyat untuk mengatasi kesempitan hidup mereka. Dalam tempoh hanya 1 tahun pun mereka tak mampu dengan RM500. Harga bawang telah meningkat daripada 60 sen 3 tahun lepas, 80 sen 1 kilo kepada RM6 sekarang ini. Yang diberi RM500, harga bawang 1 tahun pun saya yakin adalah tidak mencukupi. Kerajaan negeri berhasrat memberikan lonjakan bantuan kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat belajar dengan senang hati, bagi semua pelajar-pelajar daripada pasti tadika sampai ke universiti insya-Allah, termasuk pelajar-pelajar adik-adik kita yang ada di sini. Dan juga kita berhasrat menghapuskan pinjaman PTPN bagi semua mahasiswa negeri Kelantan. Mereka tidak harus dibebankan dengan riba dan interest 4%, sehingga mana-mana mahasiswa yang tidak boleh membayar hutang mereka kerana kesempitan hidup menampung keluarga yang besar, mereka dinafikan untuk pergi keluar negara kerana pasport mereka ditahan. Semua bantuan-bantuan berbentuk sumbangan modal kerja dan lain-lain untuk OKU, kumpulan-kumpulan SASA dan semua peringkat rakyat insya-Allah mampu diberikan. Yang ketiga ialah memberikan satu dana masa depan termasuk untuk human resource ataupun pembinaan modal insan. Dana masa depan ini adalah juga mustahak supaya kita dapat meletakkan satu jumlah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS apabila telah memotong ke padi dan gandum, sebahagiannya hendaklah kamu simpan bersama dengan tangkai-tangkainya bagi kegunaan pada masa akan datang.
kerajaan negeri akan bersama dengan Gegar menggagaskan cadangan-cadangan ini dan kemudian diberikan peluang kepada rakyat Kelantan untuk memberikan maklum balas dan memasukkan cadangan-cadangan mengikut hasrat mereka, dan dengan itu insya-Allah ia akan diurus secara demokratik, telus dan amanah bagi mencapai tujuan tiap-tiap khazanah yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah untuk kesejahteraan dunia dan akhirat bagi semua hamba-hambanya, termasuk para binatang dan hidupan lain di dalam hutan. Saya sengaja sebutkan ini kerana dalam akhir sekali dalam sejarah Islam pada waktu kerajaan Osmaniyah mencapai kemuncaknya telah diwujudkan satu wakaf khas bagi binatang-binatang liar di hutan pada musim tengkujuh ataupun pada musim dingin. Segala serigala, segala harimau, segala hidupan liar diberikan satu peruntukan makanan khusus pada musim dingin. Kita mempunyai khazanah alam yang sangat kaya yang harus kita preservekan jika sekiranya kita mempunyai peruntukan yang cukup bagi menyeimbangkan kehidupan masa depan rakyat negeri Kelantan. Sekian. Sila Demik.